Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam subjek hari ini kita akan mempelajari adab dan akhlak Islamiah. Okey, kita akan sambung tajuk yang sama yang telah kita belajar pada minggu-minggu sebelum ini, iaitu adab bekerja. Okey, kita akan pergi kepada kepentingan adab bekerja. Okay, yang pertama, mengeluarkan produk dan perkhidmatan berkualiti. Yang kedua, mencari rezeki yang halal. Yang ketiga, meningkatkan prestasi kerja. Yang keempat, mengurangkan masalah dan aduan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, menjadi pekerja yang cemerlang. Okey, yang Ustazah bacakan 5 item tersebut adalah kepentingan adab bekerja. Kepentingan mengapa perlu kita beradab dalam bekerja. Itulah apabila kita menitik beratkan adab-adab ketika bekerja seperti amanah, jujur, okey, melakukan tugas dengan sebaik mungkin, okey, melakukan tugas yang diberikan, okey, dengan penuh dedikasi, maka 5 item ini akan berlakulah, akan mengeluarkan produk dan perkhidmatan berkualiti, sebab kita bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk memastikan produk yang kita keluarkan, perkhidmatan yang kita berikan itu adalah berkualiti. Okey, kemudian mencari rezeki yang halal. Okey, apabila kita menitik beratkan adab, jadi kita akan memikirkan agar kita akan usahakan agar rezeki yang kita usahakan tu supaya halal dan berberkat. Okey, meningkatkan prestasi kerja. Okey, dalam amalan ataupun adab bekerja adalah sentiasa ingin melakukan yang terbaik. Jadi, dalam proses tersebut kita akan sentiasa meningkatkan prestasi pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian mengurangkan masalah dan aduan dalam pekerjaan. Apabila kita beradab, maka kita akan sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik dalam bekerja. Maka apabila kita melakukan perkara yang baik, masalah-masalah dan aduan-aduan yang negatif pasti akan berkurangan dan mungkin tiada langsung. Okey. Dan terakhir, menjadi pekerja yang cemerlang. Apabila kita beradab, okey, ketika bekerja kita ikut peraturan, kita amanah, jujur, insya-Allah kita akan menjadi pekerja yang cemerlang. Okey, seterusnya kita akan pergi akibat mengabaikan adab bekerja. Okey, adab ini akan membantu kita untuk mengeluarkan perkhidmatan produk yang berkualiti, akan menghasilkan kita menjadi pekerja yang cemerlang. Tapi apa akan berlaku sekiranya kita tidak beradab? Okey, yang mula-mula boleh nampak nota kat sini adalah di antara perkara-perkara yang akan berlaku sekiranya kita tidak beradab ketika bekerja. Yang pertama, mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Yang seterusnya, timbul amalan rasuah. Okey, timbullah amalan rasuah bila kita tidak amanah. Okey, bila kita abaikan adab dalam bekerja, kita tak amanah, kita tidak jujur, jadi akan timbullah amalan rasuah. Okey, amalan rasuah ni adalah perkara yang buruk. Jadi negara pun akan boleh mundur dengan amalan-amalan rasuah tersebut. Prestasi kerja kita pun akan menurun. Salah satu sebabnya tidak berkat. Okey, kerja tidak berkualiti. Okey, perbuatan pasif, diberhentikan kerja, tidak disukai masyarakat, menyusahkan orang lain dan juga berlaku penipuan dan penyelewengan. Okey, itu di antara akibat-akibat kalau kita tidak beradab ketika bekerja. Okey, seterusnya kaedah menjadi pekerja yang cemerlang. Okey, selain untuk menjadi pekerja yang cemerlang. Okey, kita dah beradab. Okey, beradab ada caranya. Macam mana cara nak beradab? Okey, selain daripada kita amanah, selain daripada kita fokus pada pekerjaan, selain daripada kita cuba meningkatkan prestasi kerja, okey, ini di antara kaedah-kaedahnya. Yang pertama, muhasabah diri dan memperbetulkan niat, lakukan segala kerja dan urusan dengan baik, memberi tumpuan dalam semua perkara. Okey, beri tumpuan apa sahaja kerja yang kita buat, kita kena fokus, beri tumpuan supaya kita menghasilkan produk yang berkualiti, perkhidmatan yang berkualiti. Bijak membawa diri. Okey, lihat persekitaran macam mana
So kita kena bijak sesuaikan dengan persekitaran. Sentiasa ingin belajar sesuatu yang baharu. Okey, menghormati sesama rakan sekerja. Itu di antara amalan yang mulia, adab-adab ketika bekerja. Okey, penampilan yang kemas, segak dan teratur. Okey, ini pun di antara adab. Adab dalam Islam sangat menitik beratkan tentang penjagaan diri, kekemasan. Okey, bila kita kemas, okey, pekerja-pekerja di sekeliling kita pun selesa nak bekerja dengan kita. Okey, tidak meninggalkan ibadah wajib, bertanggungjawab, jujur dan amanah dalam pekerjaan, melaksanakan pekerjaan dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Okey. Sekarang kita pergi kepada hikmah mengamalkan adab bekerja. Okey. Pasti akan ada faedah, kebaikan sekiranya kita mengamalkan adab-adab ketika bekerja. Okey, di antaranya menunaikan fardu kifayah. Okey, ekonomi negara terus berkembang, menjadi contoh dan rujukan, disayangi oleh semua orang, mendapat kerahmatan Allah, dimurahkan rezeki, prestasi dan kualiti kerja meningkat, kuat dan cekal menghadapi cabaran, dan seterusnya dapat melahirkan pekerja yang mahir dan terlatih. Kalau kita beradab ketika bekerja, kita mengamalkan semua adab-adab yang Islam gariskan, maka kita akan dapat hikmah tu. Kalau tak dapat dalam masa yang terdekat, insya-Allah, okey, kita akan rasa, kita akan terima, akan dapat juga hikmah tu dalam bentuk kita senang, okey, tenang, buat kerja pun rasa macam seronok, okey, dapat rakan sekerja yang sekeliling kita yang memahami, dapat majikan yang memahami, pun juga di antara hikmah sekiranya kita mengamalkan adab. Contoh, kita menghormati rakan-rakan yang lain. Apabila kita menghormati rakan sekerja yang lain, insya-Allah rakan sekerja pun akan menghormati kita. Jadi dia akan mencipta suasana pekerjaan yang harmoni, yang seronok. Okey, bila kita bekerja dalam keadaan yang seronok, jadi kita boleh menghasilkan perkhidmatan yang bagi perkhidmatan yang cemerlang. Okey. Dan okey, untuk nota ataupun penerangan tajuk adab pekerja pada hari ini itu saja. Dan Ustazah harap murid-murid dapat buat latihan ini dalam buku tulis. Okey, salin semula soalan, kemudian tulis jawapan dalam buku tulis. Okey, seperti arahan yang Ustazah bagilah, tulis soalan dan jawapan dalam buku tulis. Okey. Penuhkan jadual di bawah dengan pekerjaan yang sesuai. Okey, apa pekerjaan yang harus? Apa pekerjaan yang halal dan apa pekerjaan yang haram? Senaraikan ciri-ciri pekerja yang cemerlang. Tadi kita dah dengar kan? Jadi senaraikan. Okey, untuk subjek adab untuk minggu ini itu sahaja. Ustazah harap apa yang Ustazah baca, Ustazah terang sikit-sikit tadi membantu murid-murid untuk menjawab soalan yang diberikan ini. Okey, Ustazah rasa itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.